Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, pertamanya kita mengatur rasa syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang nikmat kehidupan kepada kita. Seterusnya Allah Ta'ala bagi nikmat keimanan dan nikmat Islam sebagai perkara penting dalam kehidupan kita ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang bersyukur kepada Allah. La in syakarutum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Ta'ala, jika sekiranya kamu mensyukuri nikmat yang aku bagi, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat kepada kamu. Allah Ta'ala akan tambahkan nikmat yang lain yang cukup untuk kita. Sebaliknya, kata Allah Ta'ala, wala in kafartum, sebaliknya jika kamu kufur kepada aku, kata Allah, inna azabi lasyadid, maka tunggulah azab yang pedih. Wal'iyyazubillah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, insya-Allah untuk kali ini perkongsian saya berkait dengan bagaimana saya hidup untuk Islam, untuk menjadikan kehidupan kita ini dipandu oleh Islam dan hidup kita kerana Islam. Maka kita kena memahami beberapa perkara penting ataupun melazimi, menghayati beberapa perkara. Yang pertama, muslimin muslimat sekalian, iaitu memahami matlamat daripada kehidupan kita ini. Apa matlamat kita? Kita hidup di atas muka bumi, Allah Ta'ala bagi. Ada di kalangan kita panjang usianya sehingga mencecah lebih daripada 70-80 tahun. Ada tu di kalangan kita sehingga 100 lebih Allah Ta'ala bagi hidup nikmatnya atas muka bumi ni, panjang usianya. Dan ada di kalangan manusia Allah Ta'ala singkatkan kehidupan dia, tidak lama duduk di atas muka bumi ini. Tetapi persoalan kita pada kali ini, bagaimana kita nak mencorakkan kehidupan kita yang Allah Ta'ala bagi sementara ini di dunia, untuk kita pastikan yang kita ini hidup dalam keadaan dipandu oleh Islam. Hidup kita kerana Islam. Oleh itu, kita kena memahami matlamat kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar kepada kita, iaitu ayat yang saya bacakan pada permulaan mukaddimah tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan ingatlah, Allah Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengabdikan, memperhambakan dirinya kepada aku, kata Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, matlamat kehidupan kita di dunia ini adalah nak menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bertuhankan selain daripada Allah. Tidak memperhambakan diri sesama manusia.
berhambakan diri kepada harta benda ataupun mengabdikan diri kepada makhluk selain daripada Allah Ta'ala. Jadi itulah yang pertama matlamat yang tersangat penting kehidupan kita di dunia ini yang perlu kita corakkan. Yang kedua, digariskan oleh ulama bagaimana hidup kita ini nak dijadikan untuk Islam, iaitu memahami nilaian dunia, tempat persinggahan sementara kita ini, dibandingkan dengan akhirat yang kita dikembalikan kelak, kedudukan waktu ketika itu selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kepada kita sebagai peringatan. Araditum bil hayati dunya minal akhirah, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan nilaian dunia ini dibandingkan dengan akhirat, Allah Ta'ala mempersoalkan kepada kita, adakah kamu terlebih berpuas hati dengan kehidupan dunia yang kamu kecapi hari ini berbanding kehidupan akhirat yang akan datang, kekal yang kehidupannya itu buat selama-lamanya? Kesukaan kamu itu salah, kata Allah Ta'ala, kerana kesenangan kehidupan dunia ini hanyalah sedikit sahaja jika dibandingkan dengan kesenangan hidup di akhirat kelak. Kata Nabi SAW, bermaksud demikian itu hanyalah keseronokan hidup di dunia, sedangkan perkara yang berada di sisi Allah Ta'ala itu adalah terlebih baik dan sifatnya kekal selama-lamanya. Ini kita kena fahami, kena hayati betul-betul kehidupan dunia ini, supaya kita jadikan dunia sebagai jambatan akhirat kita. Jadikan dunia sebagai tempat bercocok tanam kita dengan amal soleh, amal kebaikan, untuk kita mendapat habuan, tawaran, jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas daripada kehidupan kita dunia, kita akan berhadapan dengan kehidupan yang selama-lamanya, iaitu di akhirat kelak. Ini antara sifat bagi mereka yang beriman untuk memastikan hidup dia ini adalah untuk Islam. Dan yang ketiga, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu kena memahami dan mengerti tentang kematian yang pasti serta mengambil pengajaran daripadanya. Yang ketiga, untuk memastikan kita hidup pada hari ini adalah untuk Islam, kita kena memastikan bahawa kematian akan datang kepada kita dan mengambil ibrah, pengajaran daripada kematian tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada kita, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa, kata Allah Ta'ala, akan merasai kematian, akan rasa mati. Dan bahawasanya pada hari kiamat kelak, kata Allah,
akan disempurnakan balasan. Ketika itu, siapa yang dijauhkan daripada api neraka, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan ingatlah kata Allah Ta'ala, kehidupan di dunia yang kita lalui ini dengan pangkat, dengan kemewahan, dengan keselesaan, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Maka muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita kena waspada dan kita kena jaga-jaga dan selalu mengingat akan kematian kita apabila kita hidup di dunia ini. Dan mudah-mudahan dengan mengingati kematian tersebut, Allah Ta'ala akan memberi kita kesedaran akan pentingnya kehidupan kita selepas daripada kematian kelak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tak kira cukup 3 perkara penting pada pagi ini untuk kita kongsi sebagai peringatan kita bersama. Mudah-mudahan manfaat kita. Pertama, Ustaz ulang kali lagi, cara untuk kita hidup untuk Islam yang pertama matlamat. Kehidupan kita adalah untuk pengabdian kepada Allah. Yang kedua, kita memahami bahawa dunia ini adalah sementara dibandingkan di akhirat kehidupannya selama-lamanya. Dan yang ketiga, muslimin muslimat sekalian, iaitu memahami akan kematian itu pasti dan ambillah pengajaran untuk kita mendapat keredaan Allah Ta'ala kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat kelak insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.